Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan KPPD, Encik Ahmad Zamri bin Mat Isa, yang dihormati Encik Muhammad Yazid bin Kamarudin, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Rompin, Barisan SIC Plus, Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, seterusnya Barisan Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Rompin, guru-guru besar Sekolah Rendah Daerah Rompin, Barisan Guru-guru Perlengkanan, Ketua-Ketua Panitia, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang dapat menghadirkan diri pada pagi ini secara maya untuk bersama-sama dalam sesi libat urus kecapaian fasa 3. Jadi untuk meneruskan agenda kita pada pagi ini bagi memberkati majlis kita, kerana ini saya mempersilakan Ustaz untuk Ustaz Azman untuk membaca doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi وقال ادعوني استجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji dan puja selayaknya untukmu ya Allah. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda serta para sahabatnya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami meneruskan perjuangan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan ruh kami sehingga dapat menyempurnakan tugasan dan amanah kami dengan jayanya pada hari ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kami kecintaan, keinginan dan kecenderungan bekerja dengan penuh iltizam dan dedikasi untuk mencapai kecemerlangan sepanjang hari pada minggu ini. Kurniakanlah kepada kami kesatuan hati dan perasaan dalam mengurus dan mengemudi organisasi kami ke arah perkhidmatan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Allahumma ya Karim ya Aziz, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan untuk kami, pertengahannya keberkatan dan kesudahannya keampunan darimu. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan kesudahannya kecemerlangan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzu bika minal barsi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada Kak Azman atas bacaan doa ini. Tak ada suara lah bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf semua mungkin ada masalah teknikal di PPD. Sementara. Internet terputus di sini. Okey, boleh. Dah boleh dah. Macam mana? Okey. Okey, minta maaf lah ya, ada masalah internet sikit tadi, terus putus Okey, jadi boleh dengar suara saya? Okey, boleh dengar. Okey, boleh dengar, boleh dengar. Okey, sila. Okey, alhamdulillah. Jadi kita akan teruskanlah agenda kita pada pagi ini. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum lah, hari ini tujuan kita bertemu pada pagi ini ialah untuk penyampaian taklimat KPM Perkasaku berkaitan dengan pengoperasian kecap plan fasa 3. Jadi untuk meneruskan agenda pada pagi ini, saya dengan ini mempersilakan Tuan KPPD Encik Ahmad Zamri bin Mat Lisa untuk menyampaikan ucapan. Rahmatnya dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh dengar. Okey, terima kasih. Maaf saya tak dapat nak buka video kerana saya sekarang ni Boleh, Tuan. di kampung dan saya nampak delay saya tu dekat-dekat 10 hingga 15 second juga. Jadi saya bercakap saja. Tuan-tuan mungkin boleh dengar suara saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Manap, timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Cikgu Yazid, timbalan-timbalan PPD yang lain yang bersama dalam tekan-tekan sesi lebak urus KAP 3 ataupun Catch Up Plan 3, timbalan PPD Pusat Sekolah, timbalan PPD Perancangan dan timbalan PPD Pusat Murid. Tuan-tuan pegawai SIC Plus, SIP Plus, pegawai di PPD, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, pengarah kualifikasi vocational, tuan-tuan guru-guru yang hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kita sekali lagi mengadakan libat urus ini
Dan untuk makluman tuan-tuan, kita percaya libat urus ni sangat penting. Kerana baru-baru ini pun semalam kita pun ada beberapa isu berkaitan dengan PBD yang akhirnya kita kesan bahawa sesuatu sahaja yang keluar daripada kementerian pada peringkat awalnya kita kena clear the air. Selesaikan isu-isu berkaitan sama ada kita boleh jawab atau tak boleh jawab, ataupun sama ada untuk kita menyelaraskan kefahaman kita tentang satu perkara itu dengan cara mengadakan libat urus ini. Okey. Jadi saya mengambil sepintas lalu tuan-tuan ya. Apa yang kita perbincangkan ini dia adalah teras kepada fungsi kita di sekolah, iaitu pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan yang menjadi tunjang salah satu daripada falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan kita untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kalau ikut yang asalnya dia tak jadi Jerry. Dia sebenarnya kalau ikut orang-orang dulu dia bermula dengan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Maksudnya the inner part, perkara-perkara yang berlaku dalam batang tubuh anak didik kita, anak murid kita di sekolah, barulah pergi kepada aspek-aspek fizikal dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ya, oleh kerana dia aspek kurikulum, dalam kurikulum ni ada dua aspek yang jelas. Satu yang kita sebut sebagai pengajaran dan pembelajaran, yang dulu kita sebut PDP. Dulu mula-mula asasnya tuan-tuan pengajaran sahaja, kemudian dia angkat dengan pembelajaran. Sebab tu ada konsep guru mengajar, murid belajar. Lepas tu dia naik status guru ini dengan memberi peranan pembelajaran itu lebih kepada murid, jadi dia bertukar kepada PDPC. Oleh sebab itu dalam standard 4 telah dibesarkan peranan pemudahcaraan itu dengan PDPC. Maksudnya apabila kita sudah student centered, fokus kepada murid, pengajaran itu menjadi sebahagian kecil, manakala pembelajaran itu menjadi sebahagian besar. Dan dengan pandemik ini kita diuji. Adakah pemudahcaraan kita itu boleh menggerakkan pembelajaran murid secara sepenuhnya? Nampaknya dari segi kurikulum, walaupun KSSM telah mencapai peak dia, kurikulum standard sekolah ni, KSS ni, sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah, telah capai peak dia pada tahun 2022. 2021 ni, peperiksaan SPM 2021, apabila ini ialah kali pertama peperiksaan SPM yang menguji kurikulum standard sekolah menengah yang merupakan kesinambungan daripada kurikulum standard sekolah rendah. Dan kita faham secara umumnya kemahiran-kemahiran itu telah dipetakan daripada prasekolah lagi sehingga ke tingkatan 5. Ya, kerana tuan-tuan maklum kita di tingkatan 6 kita ada kurikulum peperiksaan. STPM adalah Totally Examination Curriculum. Dia adalah kurikulum peperiksaan yang dibuat oleh majlis dan diambil dan susun balik untuk menjadi satu kurikulum sekolah bagi murid-murid pra-universiti. Tapi bagi sekolah menengah, SPM adalah puncaknya. Oleh sebab itu menjadi satu perkara yang penting bagi kita pengurus-pengurus kurikulum sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah boleh menggabungkan dan memahami sebenarnya apakah yang terkandung dalam kurikulum satu mata pelajaran itu. Kerana dia adalah kesinambungan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Oleh sebab itu nanti kita tengok dalam agenda ni kita akan ada bridging. Bridging fasa kita katakan besi PPD rompin apabila murid sekolah rendah akan masuk ke sekolah menengah untuk melihat sama ada jambatan itu benar-benar kukuh dan ada ataupun jambatan itu ada tetapi tidak kukuh ataupun memang kita tiada jambatan untuk sekolah rendah ke sekolah menengah. Maksudnya murid-murid kita tidak bersedia lagi dari segi asas kurikulum itu, terutamanya membaca, menulis dan mengira. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses pelaksanaan kurikulum standard sekolah ini, sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah, ada dua peperiksaan utama yang telah mengalami perubahan. Yang pertama sekali adalah PMR yang berbentuk totally exam oriented, telah diubah bentuk dia kepada PT3. Dan elemen pentaksiran PT3 itu telah berpecah komponen dia kepada pentaksiran sekolah. Kita ada pentaksiran dulu PBS, pentaksiran menjadi pentaksiran bilik darjah, PBD.
kita ada PS yang dalam bentuk pentafsiran PT3, kemudian kita ada pentafsiran bilik darjah, kita ada psikometri, dan kita ada satu lagi adalah PAJSK yang menjadi kita kata gerbang untuk mengukur status murid kita, adakah telah mencapai status yang disebutkan sebagai murid yang holistik. Dan dalam elemen ini perkara-perkara kebat telah masuk dalam PT3 dan juga PBD. Jadi yang satu lagi yang mengalami perubahan yang sangat besar dan sangat drastik, terutamanya lagi apabila datangnya pandemik ini, walaupun kementerian telah banyak kali sebenarnya berusaha untuk mencabut peperiksaan ini dari sekolah rendah, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain persekitaran yang menyebabkan perkara itu tertangguhnya. Akhirnya apabila pandemik masuk tahun 2020, UPSR telah dimansuhkan. So ada beza, PT3 telah ditangguh, UPSR telah dimansuhkan. Tetapi kemungkinan besar kita tidak akan balik semula kepada UPSR. Tetapi akhir-akhir ini ada cadangan supaya satu entry exam ataupun kita panggil pentaksiran untuk mengukur sama ada jabatan kita kukuh atau tidak kukuh ini melalui satu pentaksiran setara untuk ke sekolah menengah. Yang itu kita nampaklah dimungkin orang kata nanti UPSR dan sebagainya. Tetapi kita nampak peperiksaan setara ini mungkin akan berlaku di sekolah menengah. Kita dengarlah nanti apa-apa cadangan kementerian berkaitan perkara ini, sebab perkara ini belum dihalusi lagi. Okey, jadi kita faham bahawa sepanjang tempoh itu pentafsiran itu sudah menjadi perkara yang sangat penting. Kerana dokumen kurikulum kita di SKP sekarang dia sudah menjadi dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Bukan berhenti dekat K saja. Maksudnya sebarang tempoh aspek kurikulum ataupun PDPE dilaksanakan, di situlah juga pentafsiran dilaksanakan. Oleh sebab itu semalam kita ada beberapa isu berkaitan dengan data-data PBD ini. Saya di sini mengambil keputusan bahawa kita di Rompin, kita kena usahakan supaya pelaporan PBD dibuat secara atas talian. Sepenuhnya bagi tahun 2000 sesi 22-23. Yang pertama sekali kita mesti hantar atas talian. Kerana semua guru kita, semua murid kita mempunyai ID D5. Dan ID D5 ni, kalau kerajaan tidak berubah, kalau tidak ada apa-apa berlaku kepada Google, maka data itu akan kekal dengan ID murid itu. Jadi kita harap dengan kemudahan ini setiap kali pelaporan PBD itu dihantar, sama ada ibu bapa dia buka ke tak buka ke, yang penting tugas kita menghantar laporan itu. Kemudian sekolah boleh buat engagement, sama ada melalui kita katakan dalam talian. Saya rasa lebih mudah pada masa sekarang ni, dalam talian, dalam WhatsApp dan sebagainya, untuk berhubung dengan ibu bapa. Kerana gerbang komunikasi itu birokrasinya telah dihapuskan dengan kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini. Kita boleh buat secara bersemuka, di atas talian, ataupun secara melalui sosial media, WhatsApp, Telegram ataupun email sekalipun. Tetapi kita berharap pada tahun ini, saya minta SSTP membuat inisiatif ini bersama-sama dengan sektor pembelajaran, bersama-sama dengan MPSM dan NGB, mencari satu kaedah bagaimana sekolah-sekolah ini boleh terus, kerana bila kita hantar tidak ada isu. Begitu juga kalau dulu kita ada SAPS, kalau kita tak hantar pun report, mak ayah boleh masuk melalui sistem online, dia boleh tengok prestasi anak. Tetapi di sekolah rendah kita nampak kemungkinan besar SAPS itu tidak akan dilaksanakan lagi, oleh sebab kita dah tak ada peperiksaan UPSR. Jadi keperluan untuk peperiksaan secara sumatif itu menjadi begitu kurang, kecuali nanti ada apa perubahan. Jadi itu perkara yang pertama berkaitan dengan kurikulum. Kenapa dua perkara ini penting, tuan-tuan dan puan-puan? Satu, PDP. Dua, pentafsiran. Kerana perkara ini telah termaktub menjadi janji kepada kerajaan yang memerintah pada sesuatu ketika mengikut Akta Pendidikan untuk memastikan satu kurikulum
pembelajaran disediakan bagi murid. Dan baru ni kita dah masuk ke prasekolah, kita pun dah ada, pendidikan khas pun dah ada. Jadi kita nampak dari pra sehingga ke tingkatan 5, kita sudah ada satu kurikulum standard kebangsaan. Dan menjadi ikrar kepada Kementerian Pendidikan memastikan kurikulum ini disampaikan dalam apa cara sekalipun. Sebab tu kita ada catch up plan 1 menyelesaikan KAK 70%, kemudian catch up plan 2 memastikan KAK ini boleh mencapai semaksimum mungkin sehingga 100% dan memastikan PBD, pentafsiran bilik darjah murid ini meningkat sekurang-kurangnya. Seperti mana dalam dokumen pentafsiran berasaskan sekolah, minimanya berada pada band 3. Pada band 3. Dan kita pergi kepada catch up plan 3 ini nanti kemungkinan besar akan dijelaskan nanti bagaimana kita nak menyelesaikan hutang, iaitu komponen-komponen tambahan dan komponen-komponen pelengkap yang perlu kita bawa sekali supaya kurikulum itu lengkap. Kurikulum itu lengkap. Seperti mana yang dihasratkan oleh KPM dan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, PBD itu menjadi satu tuntutan besar bagi sekolah dan bagi KPM untuk menyelesaikan. Kerana itu juga ikrar kita, menyediakan murid untuk pentafsiran. Pertama, selesaikan kandungan asas, kandungan tambahan dan pelengkap, kemudian menyediakan pentafsiran. Dan ultimate-nya, puncaknya adalah SPM. Oleh sebab SPM itu adalah peperiksaan awam yang paling ulung sekali di Malaysia, maka apa cara sekalipun murid mesti menduduki peperiksaan dan murid mesti cukup diberi persediaan untuk peperiksaan SPM. Bagi kita nampak SPM itu disediakan di tingkatan 5. Kita nampak sekarang, contohnya oleh sebab itu kalender-kalender dan takwim-takwim persekolahan kita ditambah waktu, ditambah supaya murid tingkatan 5 ini diberi ruang yang cukup untuk menyelesaikan kurikulum dan membantu peperiksaan. Apa yang kita tak nampak sebenarnya apabila murid itu masuk tingkatan 5, kurikulum dia bukan di tingkatan 5 saja, tuan-tuan. Persediaan dia bermula sejak dia masuk sekolah, di pra lagi dan di tahun 1. Sebab format kurikulum sekarang dia mapping, dia bukan cascade naik ke atas, kumulatif. Malah ada setengah mata pelajaran, ada setengah isu tu dia dah mula daripada tahap yang lebih rendah, di sekolah rendah dia naik dan sebagainya. Pada pengamat kurikulum, sama ada ketua panitia dan sebagainya, saya berhasrat supaya sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah boleh menyusun topik-topik atau kandungan-kandungan asas ini bagi setiap subjek. Mungkin kita boleh buat satu nanti cadangan untuk diadakan satu perjumpaan supaya kita bentangkan dalam secara yang komprehensif, secara yang jelas topik-topik daripada sekolah rendah, contohnya matematik, ada berapa ratus topik-topik, subtopik ataupun kemahiran yang perlu murid kuasai. Sekurang-kurangnya dia nak capai band 3. Sekurang-kurangnya dia nak capai band 6. Dan bagi murid sekolah menengah di tingkatan 5, apakah topik-topik yang sebenarnya telah diajar daripada sekolah rendah menjadi perkara penting dengan secara ringkas. Sebab kita tak membaca di SKP tu hari-hari macam kita. Walaupun kita dah dipesan di SKP ni memang kena belik hari-hari untuk kita tengok. Takut kita terlupa, tertinggal atau salah. Mungkin pada peringkat awal ni kita tak rasa sangat benda ini. Misalnya baru ini matematik SPM telah mengejutkan. Mengejutkan seluruh Malaysia. Macam-macam cerita. Ada murid tak nak pergi sekolah lah, ada murid menangis, ada murid yang kata soalan matematik tebal, ada hampir setengah inci dan sebagainya. Jadi ini satu cabaran sebenarnya. Dan tuan-tuan faham di seluruh di Malaysia, sebab saya dah suarakan perkara ini sejak tahun 2016 lagi. Apabila kita membuat melihat mata pelajaran matematik, pencapaian masa itu di pekan, kita telah tengok dalam 3-4 tahun bahawa kemahiran matematik murid semakin merosot di sekolah rendah. Masa itu data UPS. Sekarang kita tengok data PBD. Dan sekarang hasilnya mungkin itulah di sekolah menengah apabila SPM keluar. Dan apabila murid kita tidak menguasai matematik, dia bukan sahaja menyebabkan kurangnya nanti mata pelajaran sains
dapat dibuka di sekolah yang menggugah dasar 60-40, tapi pada masa yang sama dia tidak dapat menyediakan pelajar kita yang mantap dalam bidang iktisas ataupun dalam bidang ekonomi, termasuk perakaunan, ekonomi dan sebagainya. Jadi tidak heranlah kita masih lagi tak mampu melahirkan pakar-pakar ekonomi di peringkat universiti. Kita masih lagi bergantung pada mereka yang belajar di luar negara, kerana yang masuk pun di ekonomi melalui tingkatan 6 masih tidak mempunyai upaya matematik. Jadi kita di sini bukan nak menunjuk siapa yang tak buat kerja, siapa yang buat kerja lebih dan sebagainya. Tapi ini adalah tanggungjawab bersama semua pengurus kurikulum, semua guru. Ini adalah kerja kita. Oleh sebab itu di setiap peringkat kita usaha. Pandemik ada. Akan datang kita tak tahu lagi. Akan datang kita tak tahu lagi. Yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan, dunia telah meramalkan perkara ini. Oleh sebab itu kalau kita tengok negara-negara di sekitar kita, kemahiran mata pelajaran pengurusan bencana di sekolah, kepada murid sebagainya, dia dah 2-3 tahun lebih advance dari Malaysia. Kita ni agak complacent sikit. Even kita tak ada pun satu kurikulum untuk membantu murid menyelesaikan masalah banjir. Sebab kita selalu fikir akan ada agensi untuk menyelesaikan masalah. Kita di Malaysia ni orang lain menyelesaikan masalah kita. Kita selalu berharap ada orang, kalau kita di sekolah sebagai cikgu, kita rasa oh tak apa, nanti ada KP yang akan selesaikan masalah saya. Atau nanti di tahun 2 guru lain yang akan ambil. Atau nanti guru pemulihan yang akan selesaikan masalah itu. Itu kita punya, kita kata pandangan dunia. Begitu juga bila kita naik ke atas, orang itu akan kata, oh tak apa, nanti ada penolong kanan yang akan tengok. Dia akan merancang satu program khas untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di sekolah begitu nanti penolong kanan kata, guru besar ataupun pengetua. Pengetua akan naik ke PPD. PPD akan naik ke pengarah dan seterusnya. Jadi itu dalam keadaan sekarang sudah tidak boleh berlaku. Kerana hari ini, apa-apa bencana berlaku, dia tak berlaku secara kumulatif, naik satu tangga. Dia berlaku secara serentak. Bila COVID datang, semua orang kena. Semua orang ada masalah. Sebab tu kalau kita memberi alasan, masalah COVID. Tetapi orang lain pun kena masalah yang sama. Tetapi mereka boleh survive. Kenapa kita tak boleh survive? Ini perkara yang kita kena tengok. So, menyediakan survival ini adalah tugas-tugas guru kita di sekolah, tugas kita di PPD, di JPN dan KPM. Mind shift ini kena berlaku dengan cepat. Kita tak boleh berlengah-lengah atau bernostalgia lagi. Merindui masa-masa yang lampau dengan cara kita bekerja. Kita kena melihat ke depan. Hari ini kerja dengan data dan fakta. Dengan data dan fakta. Oleh sebab itu sistem pelaporan ini akan menjadi satu perkara yang sentiasa datang pada kita dari pelbagai arah. Oleh sebab itu, kita kena daripada peringkat awal kena selesaikan masalah. Di setiap sekolah kita kena tahu, kita mesti ada pelaporan, ada data dan sebagainya. Kerana mereka nak maklumat ini cepat untuk membuat keputusan dan sebagainya. Okey, jadi untuk Kap 1, Kap 2, Kap 3 ni tuan-tuan, saya rasa perkara ini akan dijelaskan nanti. Saya tidak ingin menambah lagi kerana ada taklimat khusus yang diberi kepada pegawai. Mungkin akan datang saya akan mengambil ini sebagai satu rumusan yang jelas. Cuma bagi saya, bilik darjah adalah kunci paling utama. Gagal di bilik darjah, gagallah pendidikan. Inilah yang disebutkan oleh mantan-mantan KPPM, sama ada daripada Dr. Amin, Dr. Khair, Dr. Habibah. Dan sekarang dibawa oleh Datuk Seri Hajah Nozamani sebagai KPPM. Cuma hari ini formatnya lebih kepada format pengurusan kurikulum di sekolah, dan kita kena ingat PBD ada 3 perkataan yang ditetapkan, iaitu PBD itu adalah dijadikan sebagai off learning, di mana kita membuat sumatif pada akhir tahun dahulu mengukur upaya murid, tetapi hari ini dia menjadi lebih dekat pada kita bukan sebagai as learning, PBD sebagai satu aspek pembelajaran, tetapi PBD hari ini disusun juga for learning. Bagaimana kita nak menggunakan dia untuk instigate ataupun untuk menggerakkan murid-murid kita supaya dapat belajar dengan baik. Saya mohon supaya kita pengurus ni kita kena lihat daripada pelbagai bentuk. Macam kami pun tidak boleh melihat dari luar.
kami mesti pergi ke level student, level pelajar. Bagaimanakah kefahaman pelajar itu tentang diri dia sendiri. Sebab tu hari ini saya ucapkan tahniah sekolah-sekolah yang dah boleh keluarkan headcount KK murid untuk memberi gambaran kepada pelajar itu bahawa inilah yang mereka harus belajar. Dan ada pula di peringkat kelas dan ada di peringkat sekolah. Tuan-tuan, saya rasa itu saja perkongsian kita. InsyaAllah kita katakan libat urus ini kita akan tambahkan lagi nanti dengan khidmat bantu oleh SIC, dan saya minta juga forum-forum ini akan dilanjutkan sebab tahun sesi 2022-2023 adalah sesi kita melengkapkan apa yang telah berlaku bagi tahun 2020 dan 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Tuan CBD atas ucapan itu tadi ya. Jadi apa yang kita dapat simpulkan ya, hasrat Tuan CBD yang mana beliau mengharapkan semua pelajar kita dapat mengikuti sepenuhnya kemahiran-kemahiran yang sepatutnya mereka kuasai lah. Kemahiran asas, kemahiran tambahan dan kemahiran pelengkap. Dan beliau juga menekankan aspek pentaksiran dan peperiksaan. Okay, jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat laksanakanlah di mana yang kita sedia maklum kita menghadapi pelbagai cabaran dalam menangani masalah ini ya. Jadi saya ingin terangkan sedikitlah berkaitan dengan perjalanan program kita pada hari ini. Okey, selepas ini kita akan mendengar taklimat berkaitan dengan pengoperasian kecap plan fasa 3 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Hashim. Kemudian kita akan diberi sedikit taklimat berkaitan dengan pendekatan terbeza untuk subjek bahasa Melayu, matematik dan sains. Seterusnya taklimat berkaitan dengan PBD Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah oleh Timbalan Cik Mat Yazid dan lain-lain hal lah. Okay. Jadi untuk itu kita teruskan agenda kita pada pagi ini. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Hashim bin Sulong untuk meneruskan taklimat pengoperasian kecap plan fasa 3. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Encik Ahmad Zamri bin Mat Isa, KBBD Rompin. Yang dihormati Encik Muhammad Yazid bin Kamarudin, Timbalan Pembelajaran PBD Rompin, semua pegawai PPD, barisan pengetua dan guru besar sekolah daerah Rompin, guru-guru penolong kanan, seterusnya guru-guru yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya maka pada pagi ini kita sekali lagi berkumpul dalam satu majlis ilmu bagi meningkatkan kemahiran kita dalam melaksanakan kerja buat kita sebagai pendidik. Pada pagi ini kami sekali lagi akan berkongsi berkaitan dengan catch-up plan. Kali ini catch-up plan 3. Kali ini catch-up plan 3. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memudahkan perjalanan pada pagi ini, sedikit gambaran lah tentang pelaksanaan program kita seperti yang Cikgu Manak maklumkan tadi. Saya akan berkongsi berkaitan dengan pengoperasian catch-up plan 3. Mungkin saya ambil masa yang singkat saja, 10 minit ke 15 minit begitu. Kemudian akan diikuti oleh taklimat berkaitan dengan pendekatan pembelajaran terbeza. Kita bagi contoh untuk 3 subjek sahaja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan berkongsi slide ini dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan slide itu dalam KPM Perkasaku dalam sumberku. Kat situ dah ada.
saya dimaklumkan bahawa bahan itu telah pun dimuat naik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk terus kepada dalam sumberku. Untuk melicinkan perjalanan taklimat kita pada pagi ini, saya akan beri taklimat sepintas lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis dalam ruangan chatting ya. InsyaAllah sahabat-sahabat saya akan perhatikan, akan ambil note tentang persoalan-persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan, dan saya akan jawab selepas di akhir sesi nanti. Begitu juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan dulu, bagi fokus dulu kepada apa yang nak saya sampaikan. Persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan nak ajukan tu boleh diajukan di akhir sesi nanti. Ya. Bila saya dah bagi ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya, insyaAllah boleh bertanya. Namun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak sabar, rasa macam nak tahu sangat, terbuku sangat nak tanya, saya benarkan untuk mencelah. Ya, saya benarkan. Itu sedikit gambaran taklimat kita supaya perjalanan taklimat ini berjalan dengan baik. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi perhatian yang seriuslah, ambil perhatian yang betul-betul, sebab sepanjang pelaksanaan kecap plan nanti, kecap plan 3 nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan dikunjung bantu, ya, akan dikunjung bantu oleh pegawai-pegawai daripada JPN Pahang. Ya, pegawai-pegawai JPN Pahang akan kunjung bantu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan kecap plan 3 ini dengan baik. Okey. Kecap plan 3, program berfokus. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila sekolah belum bermula, dah ada kecap plan 3. Bila kecap plan ini bermaksud sudah melaksanakan PDP. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan nak tengok budak pun tak lagi. Itu adalah satu persoalan. Ya. Mengapa dah nak laksanakan kecap plan 3 sedangkan PDP belum berjalan lagi? Ya. Itu dijadikan persoalan. Tuan-tuan dan puan-puan, simpan dulu kalau ada persoalan macam tu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, simpan dulu kalau ada persoalan. Saya nampak kat sini macam Nur Syukuriah binti Kamarudin ada apa? Angkat tangan dia, ada apa persoalan? Tak ada ya, saya teruskan. Okey, sebelum kita memahami tentang apa itu kecap plan 3, kita dapat gambaran dulu, buat ulang kaji berkaitan dengan apa itu kecap plan 1, apa itu kecap plan 2, supaya kita akan dapat gambaran apa yang hendak disampaikan dalam kecap plan 3. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah makluman lah ya. Kami telah diberi pendedahan berkaitan dengan kecap plan 3 ini pada 10 Mac 2022 baru ini. Kalau tak silap saya hari Rabu. Ya, kalau tak silap saya hari Rabu dan hari Khamis, ya, 11 bulan hari Khamis. Dan 11 bulan kami bersidang untuk mengadakan penataran kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan hari ini pada 14 bulan kita melaksanakan program pengoperasian kecap plan. Sebab saya takut juga nanti timbul isu oleh guru-guru mengapa taklimat berkaitan dengan kecap plan 3 ini lambat ditatarkan. Ya. Sebenarnya kami baru dapat pada 10 hari bulan, dan hari ini pada 14 bulan kita beri penataran kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dalam masa minggu ini tuan-tuan dan puan-puan ada ruang dan peluang untuk memberi penerangan dan penataran kepada guru-guru di sekolah masing-masing. Ya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan penataran kepada guru-guru dalam masa terdekat ini, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi pegawai sahabat sekolah masing-masing untuk memaklumkan tarikh pelaksanaan penataran kepada guru-guru sekolah masing-masing. Ya, harap-harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memaklumkan kepada pegawai sahabat masing-masing bila tarikh
tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan penataran kecap plan 3 kepada guru-guru. Okey, secara sepintas lalu ya tuan-tuan dan puan berkaitan dengan kecap plan 1, kecap plan 2 dan kecap plan 3. Kecap plan 1 ini dilaksanakan bermula pada 1 September 2021 hingga 10 Disember 2021. Ya. Kecap plan 1 ini dilaksanakan pada 1 September hingga 10 Disember dengan memfokuskan ataupun objektif utamanya ialah menyelesaikan kandungan asas kurikulum. Sebab itulah kita minta sekolah untuk menyatakan sehingga 1 September berapa peratus kandungan asas kurikulum telah dapat diselesaikan dengan matlamat pada masa itu sekurang-kurangnya mencapai 70% KAK. Kalau tak capai 70% KAK kandungan asas kurikulum, tuan-tuan dan puan kena laksanakan yang baki tidak capai itu dalam kecap plan 2. Itu matlamat utama kecap plan 1 ialah kandungan asas kurikulum. Memandangkan bahawa daripada Januari sampai September terlampau banyak lompang-lompang berlaku. Defisit pembelajaran sangat banyak berlaku, ya. Apatah lagi dalam keadaan pandemik pada masa itu, dengan sekolah tidak dapat beroperasi secara sepenuhnya, berlaku PDPR dan sebagainya. Itu kecap plan 1. Faham betul-betul. Kecap plan 1 untuk menyelesaikan kandungan asas kurikulum. Dengan kata lain, menghabiskan DSKP ataupun DPK. Ya, DPK. Dulu kita menggunakan DPK. Kemudian wujud pula kecap plan 2. Apa itu kecap plan 2? Bila kecap plan 2 dilaksanakan? Kecap plan 2 bermula pada 9 Januari hingga 25 Februari. 9 Januari hingga 25 Februari. Ya, objektifnya ialah 1, menyelesaikan kurikulum yang berbaki. Satu, menyelesaikan kurikulum yang berbaki. Yang kedua, meningkatkan tahap penguasaan murid. Inilah kita namakan program bridging program. Tuan-tuan dan puan, TOV pada kecap plan 1 dilaksanakan pada kecap plan 2. TOV kecap plan 1 ialah kandungan asas kurikulum. Kalau sekolah tuan-tuan dan puan, cikgu tuan-tuan dan puan telah pun menghabiskan 60% KAK pada kecap plan 1, maka kecap plan 2 tu kena selesaikan. Itu maksudnya. Ya, kena selesaikan. Itu maksudnya. Pada kecap plan 2 ialah satu, TOV-nya ialah satu, berapa lagi kandungan asas kurikulum yang belum diselesaikan, yang berbaki. Satu. Yang kedua, nak meningkatkan penguasaan murid. Iaitu kita nak mengurangkan bilangan TP1 dan TP2 supaya boleh capai TP3 dan TP4 dan seterusnya. Itu kecap plan 2. Kecap plan 2 ni dijadikan TOV untuk kecap plan 3. Kecap plan 3 tu apa? Ini jadi isunya. Belum belajar sudah nak kecap. Itu yang jadi peliknya, ya. Belum belajar sudah nak kecap. Nak kecap apa? Itu persoalan yang timbul. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kecap plan 3 bertujuan untuk menyediakan murid bagi kalender akademik 2022-2023. Saya ulang lagi. Kecap plan 3 ialah bertujuan untuk menyediakan murid bagi kalender akademik 2022 hingga 2023. Seterusnya. Ini gambarannya. Ini gambaran latar belakang kecap plan 3. Bermula dengan kecap plan 1, saya dah maklumkan tadi bahawa kecap plan 1 untuk menyelesaikan kandungan asas kurikulum. Kemudian yang tidak capai itu akan menjadi TOV kepada kecap plan 2. Di kecap plan 2, tujuan dia ialah menyelesaikan kurikulum yang berbaki dan meningkatkan penguasaan murid. Dalam sini, tuan-tuan dan puan akan ada beberapa perkara. Yang pertama dalam kecap plan 2 ini ialah yang pertama, apa lagi kandungan asas yang belum selesai? Selesaikan dulu. Ya?
selesaikan dulu dalam pada masa tarikh 9 Januari hingga 25 Februari. Selesaikan kandungan asas kurikulum. Jadi dengan adanya kecap plan 1 dan kecap plan 2 ini tidak timbul isu kandungan asas kurikulum tidak dapat diselesaikan. Kalau timbul itu, maknanya tuan-tuan dan puan kena buat sesuatu supaya pelajar yang akan bergerak nanti, bergerak tahun, bergerak ke tingkatan dan sebagainya dapat selesai kandungan asas kurikulum. Itu berkaitan dengan kandungan asas kurikulum dalam kecap plan 2. Selain daripada itu, dalam kecap plan 2 ini juga, tuan-tuan dan puan, adanya program intervensi. Program intervensi untuk meningkatkan TP. Meningkatkan TP 1 dan TP 2 kepada TP 3. Satu. Yang kedua, program pengukuhan dan pengayaan, iaitu bagi pelajar yang dah dapat TP 3 supaya dia boleh lonjak kepada TP yang lebih baik berdasarkan kemampuan semasa pelajar. Dilaksanakan dalam kecap plan 2 daripada 9 Januari hingga 25 Februari. Kecap plan 1 dan kecap plan 2 sudah tamat. Sekarang timbul pula kecap plan 3. Kecap plan 3 sekali lagi saya tegaskan untuk menyediakan murid bagi kalender akademik 2022-2023. Maka TOV kepada kecap plan 3 ialah rumusan pelaporan pada kecap plan 2. Rumusan pelaporan pada kecap plan 2 berfokus kepada murid yang menguasai TP 1, TP 2, TP 3 dan seterusnya. Okey. Saya bagi program sasaran murid untuk kecap plan 3 ialah murid TP 1, TP 2, TP 3 dan murid yang tidak ditaksirkan sepanjang sesi persekolahan 2021-2022. Ya, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Ini secara umum. Tuan-tuan dan puan-puan, ini secara umum. Sasarannya murid yang memperoleh TP 1, TP 2 dan TP 3 serta murid yang tidak ditaksir sepanjang sesi persekolahan 2021 hingga 2022. Sesi 2021-2022. Bagaimana dilaksanakan? Dengan menggunakan kaedah secara individu ataupun kumpulan. Ataupun ikut set. Terpulang pada sekolah masing-masing mengikut keupayaan sekolah. Menggunakan pendekatan pembelajaran terbeza menggunakan kurikulum semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pelajar yang telah memperoleh TP 4 dan ke atas, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dikendaki melaksanakan PDP atau PDPR seperti biasa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi pelajar yang telah pun memperoleh TP 4 dan ke atas, PDP ataupun PDPR dijalankan seperti biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkaitan dengan kecap plan 3 ni, saya akan detailkan sebentar lagi. Ini gambaran awal dulu. Ya, nanti banyak persoalan yang timbul. Contohnya, tahun berapa kena laksana kecap plan, ya, bagaimana dengan pelajar sekolah menengah dan sebagainya. Isu-isu itu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, simpan dulu ataupun kalau nak tanya boleh tanya dalam ruangan chatting. Ya, dalam ruangan chatting tu tanyalah apa-apa, saya akan jawab di akhir sesi nanti. Okey. Pendekatan terbeza. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan terbeza? Pendekatan terbeza. Saya rujuk dekat sini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, strategi. Kat sini, strategi yang dilaksanakan ialah menggunakan pendekatan terbeza. Dulu dalam kecap plan dia ada strategi. M2P dan sebagainya. Kalau masih ingat ya. Tapi kat sini dia fokus terus strategi pendekatan terbeza. Kaedahnya secara individu, secara kumpulan atau set. Bagaimana nak melaksanakannya? Nanti saya akan detailkan. Saya akan beri penerangan dulu tentang pendekatan terbeza. Pendekatan terbeza bermaksud merancang pengajaran untuk memenuhi keperluan individu. Sama ada guru membezakan dari aspek
kandungan pelajaran, prosesnya, produknya atau persekitarannya. Di samping itu, guru-guru menggunakan kaedah pentaksiran berterusan serta merancang kerja kumpulan secara fleksibel untuk menjadikan ia satu pendekatan pengajaran yang berjaya. Dengan kata mudahnya cikgu, kita melaksanakan konten yang sama. Ya, kita boleh mengajar konten yang sama kepada pelajar kita, tapi adanya pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza itu mungkin prosesnya berbeza. Mungkin hasil yang kita hendak berbeza. Mungkin murid A kita nak mereka hanya menyenaraikan sahaja. Tapi mungkin murid B kita akan minta mereka menghuraikannya ataupun mencipta sesuatu yang lebih baik. Ya, itu maksudnya pendekatan terbeza. Okey, fokus garis masa kecap plan 3. Ya. Garis masa kecap plan 3 sebenarnya untuk KPPM telah melaksanakan pembentangan dalam surat pengurusan pada 19 Februari 2022 dan pegawai-pegawai PPD JPN di seluruh Malaysia telah pun diberi pendedahan dengan libat urus bersama JPN dan PPD pada 24 Februari 2022 dan penatarannya telah pun dibuat kepada kami, kepada PPD dan JPN seluruh Malaysia pada 10 Mac 2022. InsyaAllah pelaksanaan catch-up plan di sekolah dan juga sesi kunjung bantu akan dilaksanakan daripada 21 Mac hingga 15 April. Ya, 21 Mac hingga 15 April. Dengan arti kata lain, pelaksanaan catch-up plan ini bermula 21 Mac dan berakhir pada 15 April. Ya, 21 Mac hingga 15 April. 21 Mac itu tuan-tuan dan puan-puan pelaksanaan bermula. Bukan kita baru nak mencari murid. Menyenarai murid. Tidak. Pelaksanaan itu sudah bermula. Telah dilaksanakan dalam bilik darjah. Bukan pada masa itu baru nak buat penataran. Bukan pada masa itu baru nak menghagihkan murid dan sebagainya. Mungkin akan timbul persoalan macam mana budak tingkatan 1, macam mana budak darjah 1. Kita belum kenal klien kita dan sebagainya. Ini persoalan. Tuan-tuan simpan dulu. Nanti dari semasa ke semasa akan tiba masanya saya akan beri penerangan. Okey. Tindakan. Apa tindakan yang perlu dilakukan oleh daripada peringkat sekolah sampailah peringkat JPN. Ya. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena menganalisis tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan catch-up plan 2. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan kena ada senarai murid yang telah mencapai TP berapa. Ya, senarai murid tahun 1 sampai tahun 6 sekolah rendah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sekolah menengah. Ambil ayat saya dulu. Dengar dulu. Ya. Ini secara umum. Menganalisis tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan catch-up plan 2. Maksudnya, murid tahun 1 sampai murid tingkatan 5, tuan-tuan dan puan-puan ada analisis pencapaian murid ini. Berapa orang TP 1 sampai TP 6 bagi subjek-subjek tertentu. Ya, kena ada hal situ. Yang kedua, tindakan sekolah ya, mengikuti sesi penataran catch-up plan 3. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pengetua guru besar JPK dan wakil sama ada kalau sekolah rendah penyelaras ya, penyelaras kalau tak silap saya penyelaras PPD. Dan kalau sekolah menengah wakil guru kanan mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan telah pun dilibat uruskan untuk mengikuti sesi penataran catch-up plan 3. Selepas ini tindakan tuan-tuan dan puan-puan di peringkat sekolah ialah memberi penataran kepada semua guru. Selagi dia bersifat guru, maka cikgu itu kena dilibat uruskan untuk penataran catch-up plan 3. Ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memaklumkan kepada pegawai sahabat sekolah masing-masing bila penataran kepada guru dilaksanakan. Yang ketiga seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan merancang gerak kerja pengoperasian catch-up plan 3. Benda apa yang nak dirancang? InsyaAllah, tidak lagi. Ya. Ada yang angkat tangan? Okey. Ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan tu? Cikgu, daripada tadilah. Cikgu Nur Syukuriah. Ya, Cikgu Nur Syukuriah ada nak angkat tangan? Dengan Nur Fauziati.
Sama ada dia angkat tangan ataupun tertekan. Okey, saya rasa mungkin tertekan. Ada nak tanya ya? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya teruskan. Mungkin tertekan ya? Tak ada, terima kasih. Okey, saya harap bukan tertekan kerana stres lah ya. Tak sengaja tertekan. Saya jangan tertekan dalam konteks stres. Okey. Apa tadi? Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan merancang gerak kerja pengoperasian CUP3 KAP 3. Apa yang nak dirancang? Perkara apa yang nak dirancang? Sebentar lagi saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara detail. Seterusnya melaksanakan CUP3. Okey. Silakan Ustaz Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ya, bila kita nak laksanakan KAP 3 ni, sekarang ni 2022, kita dah berada di kelas yang lain lah. Maksudnya kalau tingkatan 2 dia naik tingkatan 3. So siapa yang cikgu yang akan melaksanakan itu untuk dia catch up partnya KAP 3 untuk yang tingkatan 2 ni, sebab dia pelajar tu dah masuk tingkatan 3. So tanggungjawab itu kepada cikgu yang mana ni? Adakah cikgu yang dah ambil alih tingkatan 3 tu, ataupun cikgu yang tahun lepas? Kalau tahun lepas masalah pula lah sebab dia dah tukar tingkat kelas dah. Minta penjelasan sedikit. Okey, terima kasih kepada Ustaz Jalaluddin. InsyaAllah saya akan jawab di akhir nanti. Ya, InsyaAllah saya akan jawab di akhir nanti. Kalau tak terjawab soalan itu nanti, sahabat-sahabat saya akan maklumkan dan minta Ustaz ingatkan balik kepada saya ya. InsyaAllah sebab dalam penerangan saya nanti akan ada isu-isu macam ni. Dalam penerangan saya nanti akan ada isu-isu macam ni. Terima kasih kepada Ustaz Jalal. Catat ya, Ustaz. Okey, insyaAllah sahabat saya catat soalan tersebut ya. Seterusnya, menyediakan pelaporan CUP3. Tuan-tuan dan puan-puan di akhir nanti pada 15 hari bulan April, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki menyediakan laporan pelaksanaan catch-up plan di sekolah masing-masing. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rumusan umum saja supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ikuti taklimat ini dengan lebih mudah. Ada 3 perkara yang sangat penting yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Yang pertama ialah siapa? Siapa murid yang terlibat dalam catch-up plan? Yang pertama, siapa? Siapa murid yang terlibat dalam catch-up plan tersebut? Catch-up plan 3. Jawapannya ialah 1. Murid TP1, TP2 dan TP3. Itu. Daripada dia darjah 1 sampai tingkatan 5. Ini secara umum. Tingkatan tu secara umum. Tapi dari segi penguasaannya, murid TP1, TP2 dan TP3. Ya. Serta murid yang belum ditaksir. Tingkatan tahun secara jelasnya tahun sekolah rendah, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Sekolah rendah, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Tahun 5 dan tahun 6 tidak terlibat. Sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. 4, 5 tidak terlibat. Sekali lagi, sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Yang lain tidak terlibat. Peralihan tidak terlibat. Pendidikan khas tidak terlibat. Begitu juga dengan sekolah rendah. Saya ulang lagi. Siapa? Siapa murid yang memperoleh TP1, TP2, TP3 dan murid yang belum ditaksir sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Sesi 2021-2022 yang terlibat ialah murid tahun 2, tahun 3, tahun 4 sekolah rendah di sesi persekolahan 2022-2023. 2022-2023. Begitu juga sekolah menengah. Murid tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sesi persekolahan 2022-2023. Itu maksud dia. Menggunakan strategi pedagogi terbeza, pembelajaran terbeza.
Nanti pegawai-pegawai kami, pegawai SRC akan cerita sedikit pendekatan pedagogi terbeza mengikut subjek. Kaedah boleh dilakukan secara individu ataupun kumpulan mengikut kesesuaian guru, mengikut kesesuaian sekolah. Katakan dalam kelas itu hanya ada seorang murid yang belum mencapai TP 4 dan ke atas ataupun murid TP 1, TP 2, TP 3 itu hanya seorang, maka boleh dilaksanakan menggunakan kaedah individu. Kalau lebih pada seorang, 5-6 orang, maka menggunakan pendekatan berkumpulan. Satu lagi diingatkan bahawa untuk catch up plan ini, dia berfokus kepada murid itu dan subjek itu. Murid itu dan subjek itu. Apa itu murid itu dan subjek itu? Sekejap lagi saya akan sampaikan. Ya, saya ambil satu-satu. Okey. Ini adalah slide yang dibekalkan oleh PPK kepada kami. Ya. Ini saya rujuk betul-betul slide yang diberi oleh PPK dan ini saya mudahkan tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan dapat ikuti taklimat dengan lebih baik. Ini kami permudahkan untuk mudahkan tuan-tuan dan puan. Bila tarikh pelaksanaan? Tarikh pelaksanaan bermula 1 Mac 2022 hingga 15 April 2022. Maksimum 4 minggu. 4 minggu sahaja. Namun begitu, tuan-tuan dan puan, sekolah-sekolah boleh melaksanakan seminimumnya 1 minggu. Maksimumnya 4 minggu. Bergantung kepada persekitaran sekolah. Maksud saya persekitaran sekolah ini, kalau bilangan murid yang belum mencapai tahap itu, tahap apa? TP 1, TP 2, TP 3. Atau belum ditaksirkan itu sedikit, seorang, dua orang, mungkin tuan-tuan dan puan, guru-guru itu hanya memerlukan 1 minggu. 1 minggu sudah cukuplah. Ya? 1 minggu sudah cukuplah. Menggunakan kurikulum semasa. Menggunakan kurikulum semasa. Sedikit-sedikit dia akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Jalal tadi. Menggunakan kurikulum semasa bermaksud kalau budak tahun 2, maka kurikulum tahun 2 lah. Dia SKP tahun 2 lah diguna pakai. RPH, RPT tahun semasa. Ya. Maksimum 4 minggu. Minimum 1 minggu. Kalau sekolah tuan-tuan dan puan langsung tak ada pelajar TP 1, TP 2, TP 3, maka catch up plan ini tak perlu dilaksanakan. Sebab fokus dia ialah TP 1, TP 2, TP 3 dan murid yang belum ditaksir. Kalau satu sekolah itu dah semua dapat TP 4 dan ke atas dan semua budak telah ditaksirkan, PDP seperti biasa. Jalankanlah PDP seperti biasa. Namun diingatkan bahawa catch up plan ini merupakan PDP seperti biasa. Cuma kita berfokus kepada kemahiran asas. Untuk meningkatkan kemahiran asas. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif pelaksanaan catch up plan 3 ialah menyediakan murid. Satu, menyediakan murid. Yang kedua, bagi kalender akademik 2022-2023 dengan melaksanakan program berfokus kepada murid-murid TP 1, TP 2, TP 3 serta murid yang belum ditaksirkan. Sekejap ya tuan-tuan dan puan. Objektifnya menyediakan murid bagi kalender akademik 2022-2023 dengan melaksanakan program berfokus kepada murid TP 1, TP 2, TP 3 serta murid yang belum ditaksirkan. Program berfokus maksud meningkatkan kemahiran asas. Kemahiran asas pelajar. Apa dia kemahiran asas? Kalau bahasa Melayu, membaca, menulis dan juga bertutur. Begitu juga dengan sains. Sains mungkin kemahiran maklumat sains, proses sains. Begitu juga dengan matematik. Kemahiran asas matematik. Mengira, ya, mendarat, membagi. Kita fokus kepada kemahiran asas supaya pelajar-pelajar ini disediakan bagi melaksanakan kalender akademik 2023. Maksudnya supaya mereka dapat mengikuti PDP pada masa akan datang dengan lebih mudah lagi. Memandangkan pada tahun lepas
mungkin banyak kemahiran asas itu tak dapat diselesaikan dengan baik. Okey, sumber data berdasarkan pelaporan Ketchup Plan 2 yang dijadikan ukuran TOV. Maksudnya begini, data di Ketchup Plan 2 itu murid bahasa Melayu TP1 berapa, TP2 berapa sampailah TP6 tu dijadikan asas TOV. Maka pelajar yang belum mencapai TP4 ke atas itu, pelajar itulah akan dijadikan murid sasaran Ketchup Plan 3 berdasarkan kepada subjek-subjek tertentu. Kaedah dijalankan secara individu atau secara kumpulan. Kaedah dijalankan secara individu ataupun secara kumpulan. Strategi pendekatan terbeza menggunakan kurikulum semasa dengan merujuk kepada rujukan di SKP sahaja. Pada tahun 2022-2023 ini, kita sudah tidak lagi menggunakan DPK. Jadi, guru-guru kena rujuk di SKP. Menggunakan di SKP semasa tahun semasa. Kalau pelajar itu tingkatan 1, maka menggunakan di SKP tingkatan 1. Guna juga guru tingkatan 1. Ya, macam Ustaz Jalal beritahu tadilah. Kita bukan nak mengajar yang tahun lepas punya yang tidak habis. Tidak. Kita teruskan dengan sukatan yang baru. Di SKP yang baru. Yang baru tahun semasa. Kalau pelajar itu tahun 2, maka kita menggunakan di SKP tahun 2, SKSP tahun 2. Kalau tahun 4, kita pun menggunakan di SKP tahun 4. Cuma kita rujuk. Masa dia tingkat tahun 3 dulu, dia dapat TP berapa. Kalau dia dapat TP 3, maka pelajar itu termasuk dalam Ketchup Plan 3. Kalau pelajar itu TP 4, dia belajar macam biasa. Bila cikgu mengajar, untuk pelajar-pelajar yang Ketchup Plan ini, yang kita nak tingkatkan ialah kemahiran asas. Kemahiran asas. Kita bukan nak meningkatkan TP dia itu. Pelajar ini TP1 atau TP2 atau TP3. Bila ambil Ketchup Plan ini, mesti kita tolak, kita lonjak dia sebagai TP4. Tidak. Kita cuma bagi kemahiran asas sahaja. Tapi PBD terus dilaksanakan. Kalau budak itu layak dapat TP4, bagilah TP4. Kalau budak itu layak TP5, bagilah TP5. Ya, macam tu. Okay, sasaran dia. Ni betul-betul tengok ya. Nak sekolah rendah ni tengok betul-betul. Ya, sebab ada pengecualian. Ya, tengok betul-betul ya. Sekolah rendah. Bagi sekolah rendah, murid tahun 2, 3 dan 4. Tahun 2, 3 dan 4. Kenapa tahun 1 tak terlibat? Sebab tahun 1 dia ada apa? Transisi. Tahun 1 dia ada program transisi. Ya. Tahun 5 dan tahun 6 tidak terlibat. Ya, sebab kemahiran asas dikukuhkan pada tahun ini. Tahun 2, tahun 3, tahun 4 perlu dikukuhkan. Kecuali tuan-tuan ya, sekolah rendah, kecuali murid pemulihan khas. Murid pemulihan khas tidak terlibat dalam Ketchup Plan. Seterusnya, sekolah program plan. Dekat sini, boleh saya dapat gambaran. Guru besar. Mana-mana guru besar ataupun GPK, sekolah yang terlibat dengan plan. Silakan, saya nak tanya. Sekolah mana? Sekolah rendah. Sekolah mana yang terlibat dengan sekolah plan? Tak berbunyi. SK Kampung Au. SK Kampung Au. Lagi? SK Kedaik. SK Kedaik. Lagi? SK Leban Condong. SK Leban Condong. Ada lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya tu sebab sekolah-sekolah plan tidak terlibat dalam Ketchup Plan. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena dengar juga. Sebab ada kaitannya nanti.
Sekolah-sekolah ni ada kaitannya nanti terutama dengan sekolah menengah. Okey. Seterusnya, murid berkeperluan khas MBK. Murid MBK tidak terlibat dalam program catch up plan. Fokus kepada murid yang memperoleh TP1 hingga TP3 serta murid yang belum ditaksir. Okey. Itu bagi sekolah rendah. Bagi sekolah menengah, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 kecuali murid peralihan dan murid berkeperluan khas. Juga berfokus kepada TP1 hingga TP3 serta murid yang belum ditaksir. Okey. Subjek tuan-tuan dan puan. Subjek yang terlibat, ada 4 subjek saja yang terlibat. Iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Sebab mata pelajaran ini memerlukan murid-murid menguasai kemahiran asas. Kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran bertutur, kemahiran mengira, kemahiran proses sains dan sebagainya. Kalau sekolah untuk nak mengadakan catch up plan ini bagi subjek-subjek yang lain selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains, dibenarkan. Namun begitu saya ingatkan, kalau sekolah menengah contoh, subjek sejarah, apa kemahiran asas yang perlu dikuasai selain daripada konten? Itu panduanlah saya bagi tuan-tuan dan puan. Kalau subjek itu memerlukan kemahiran yang perlu dikuasai terlebih dahulu, macam matematik. Kalau dia tak boleh menguasai kemahiran mengira, sifir dan sebagainya, susah untuk dia nak mengikuti pelajaran yang lain. Sama juga dengan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Kalau dia belum menguasai membaca, menulis, jadi susahlah dia nak mengikuti konten nanti. Kalau ada subjek yang perlu kemahiran asas tu dikukuhkan, boleh dilaksanakan. Kalau tidak, memadailah dengan 4 subjek ini. 4 subjek ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kaedah pelaksanaan itu dilaksanakan, catch up plan ini? Yang pertama, analisis data catch up plan 2 dijadikan TOV. 1. Analisis data catch up plan 2 tu dijadikan TOV. Jadi kita dapatlah senarai nama nanti. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, template-nya tidak disediakan. Template-nya tidak disediakan. Bergantung kepada sekolah untuk create template yang berkenaan, bergantung kepada kesesuaian sekolah. Ya, buatlah template macam mana pun, analisis data catch up plan 2 tu dijadikan TOV. Maksudnya setiap mata pelajaran, 4 mata pelajaran itu paling tidak. 4 mata pelajaran itu dijadikan asas apa pencapaian dia tahun sebelum itu. Pada tahun 2021-2022. Semasa dia tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan semasa dia tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 di masa sekolah rendah. Masuk dia tahun 2022-2023 dia tahun 2. 2, 3, 4 dan 2, 3, 4. Begitu juga kalau sekolah menengah. Data dia masa sekolah rendah dulu. Data dia sekolah rendah dulu. Masa dia tahun 6. Tingkatan 1 dan tingkatan 2. Sebab bila dia masuk tahun 2022, dia tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Maka pihak sekolah menengah kena dapatkan maklumat PBD murid sekolah rendah tahun 6 2021-2022 untuk dijadikan TOV catch up plan 3. Ya, ada persoalan lagi? Silakan. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum, Cikgu Hashim. Ya. Saya wakil KP daripada Eskil Bancondong, Cikgu Fauzia. Saya ada kekeliruan sikit dekat yang sekolah plan ni kan, yang terlibat ni. Maksudnya kesemua tahun tu tak terlibat lah ya? 2, 3, 4 tu tak terlibat untuk sekolah plan? Ya. Sekolah Betul. plan tidak terlibat. Untuk ketiga-tiga tahun tu ya? Ya. 2, 3 dan 4. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rujuk balik, ini adalah bahan yang saya ambil
tak ubah langsung dalam apa ni KPM perkasaku. Okey. Ya, KPM perkasaku setakat yang saya tahu sehingga ke hari ini itulah budaknya. Ya, itulah budaknya. Sekolah pelan tidak terlibat sama ada dari tahun 1 sampailah seterusnya. Okey. Ya. Sebab Okey. sebab untuk tahun 4 kami akan bermula dengan program pemulihan kami sendiri. Okey. Untuk sekolah plan lah, sekolah plan memang ada, kami telah diberi khusus untuk melaksanakan remedial instructions untuk tahun 4 sahaja. Betul. Saya nakkan kepastian tu. Okey, terima kasih Cik Ya, Rashid. betul. Sebab sekolah pelan dia dah ada program sendiri. Sekolah pelan dia dah ada program sendiri, sebab itulah sekolah pelan itu tidak terlibat dalam catch up plan 3. Okey. Seterusnya boleh saya teruskan ya. Pertama, analisa data catch up plan itu dijadikan TOV. Dijadikan TOV. Tuan-tuan dan puan-puan kena kenal pasti. Kena kenal pasti murid TP1, TP2, TP3 bagi 4 subjek itu. Ali bin Abu, BM TP berapa, BR TP berapa, matematik TP berapa, sains TP berapa. Tengok. Kalau dia ada satu TP yang tidak capai, kurang daripada TP 4, maka dia adalah peserta catch up plan. Sebab tu saya katakan catch up plan ini ialah siapa dan subjek apa. Murid siapa? Ali. Daripada 4 subjek tu, semua dia capai TP 4. Dia bukan peserta. Abu, BM 4, BR 4, matematik 4, sains 3 peserta. Peserta catch up plan. Okay. Untuk sains saja, bukan untuk subjek lain. Ya, budak itu untuk subjek itu. Kenal pasti betul-betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya katakan murid itu dan subjek itu. Kalau dia ni ada 4 subjek, 4 dia dapat TP 1, 2, 3, maka dia peserta. Ya. Tapi kalau dia hanya satu saja, satulah. Kalau bahasa Melayu lah pesertanya. Kita pastikan dia kenal pasti betul-betul. Murid kita itu peserta COVID pula, minta maaf. Zaman COVID dia teringat COVID pula. Maklumlah, orang rumah saya dengan anak saya pun dah jadi peserta COVID ya. Minggu lepas. Okay. Betul-betul peserta catch up plan. Ya. Siapa dan subjek apa. Kalau dia 3 subjek, 3 lah dia. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga kena kenal pasti murid yang bukan peserta. Iaitu murid dapat TP 4, TP 5, TP 6 bagi subjek-subjek tertentu. Saya takut nanti dalam satu kelas itu, murid itu dalam bahasa Melayu, dia bukan peserta, cikgu bahasa Melayu kata dia peserta. Sudah. Ya. Kena kenal pasti, kena label betul-betul. Murid ini murid apa? Ya. Sebab bagi murid TP 4 dan ke atas ini, PDP ataupun PDPR berjalan seperti biasa. Tuan-tuan dan puan-puan akan tanya. Tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, macam mana kalau sekolah yang tidak bersemuka? Sekolah menengah tidak bersemuka lagi. Pada 21 Mac hingga 1 April, 4 April itu baru bersemuka. PDPR dijalankan, masih dijalankan. Maka catch up plan tersebut boleh dilaksanakan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan kena merancang aktiviti bersama dengan ketua panitia masing-masing. InsyaAllah nanti di bahagian nombor 7 nanti saya akan beri penerangan. Okey ya. Memberi fokus yang keempatnya, memberi fokus kepada kemahiran asas yang belum dikuasai. Konten itu sebagai asbab sahaja. Ya, di SKP itu kita gunakan, ambil konten itu untuk kita nak uji kemahiran dia. Tuan-tuan dan puan-puan pada masa ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh, ya saya memang galakkan tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru di sekolah menggunakan pendekatan modular. Kalau boleh, pilih kemahiran yang sangat mudah. Sebab kita nak menguji dia. Tema yang mudah. Sebab kita nak menguji kemahiran asas dia. Sebab tu kita kena pilih. Ya? Memberi fokus kepada kemahiran asas yang belum dikuasai. Dan PBD dijalankan secara berterusan. Bukanlah bermaksud bila kita melaksanakan
Catch-up Plan 3 ini kepada pelajar-pelajar TP1, TP2 dan TP3 itu mereka tidak boleh diuji PBD. Terus bagi uji. Dan tuan-tuan dan puan-puan, PDP kita berjalan serentak antara budak TP1 dan TP3 itu bersama dengan TP4, 5, 6. Yang membezanya ialah pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza. Saya tak akan sentuh tentang pembelajaran terbeza ini secara lebih detail sebab akan disentuh oleh rakan-rakan saya lain nanti. Mengguna pakai kurikulum tahun semasa. Tahun semasa ialah macam Ustaz Jalal tanya tadi lah. Adakah kita ambil yang pelajaran yang tahun lepas punya? Tidak. Kalau pelajar tu tahun 2, kita menggunakan DSKP tahun 2, 2022, 2023. Kalau pelajar tu tingkatan 1, ini jadi isu. Tingkatan 1 ni macam mana nak buat catch-up plan sedangkan kita tak jumpa lagi. Ialah hanya berdasarkan kepada analisa ataupun TOV 2021-2022 masa pelajar itu tahun 6, dia dapat TP berapa itu, kita jadikan asas dan kita ajar kemahiran asas dia. Kalau kita mengatakan bahawa dia dapat TP1, TP2 dan TP3, maka kemahiran asas dia masih lemah. Masih lemah. Walaupun dia melepasi MTM sebab dapat TP3. Tapi kemahiran asas dia masih lemah. Kita perlu kukuhkan kemahiran asas dia. Maka pelajar ini masuk dalam program catch-up plan, ajar di SKP yang mula-mula itu atau tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan modular, ajar yang paling mudah supaya kita boleh tackle kemahiran asas kepada pelajar ini. Bukan ambil dari DPK. Dokumen penjajaran kurikulum. Kita ambil di SKP tahun semasa. Gunakan SKSP tahun semasa. Yang keenam, menggunakan pelbagai aktiviti yang dapat mengukuhkan kemahiran asas. Ini namanya pembelajaran terbeza. Budak yang TP1, 2, 3 ini kita bagi kemahiran asas dia. Budak TP4, 5, 6 ni kita boleh ajar macam biasa. Ya. Sebab itulah nombor 7 itu, ya, kalau kita tengok nombor 7 tu, merancang aktiviti dalam panitia, antara guru mata pelajaran, guru kelas untuk menentukan strategi aktiviti, tempoh masa, guru pelaksana dan murid. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan kena bincang dalam panitia. Buat penataran kepada semua guru supaya mereka boleh rancang siapa murid nak buat apa kepada murid. Siapa murid dan nak buat apa kepada murid. Murid yang perlu masuk dalam catch-up plan. Apa nak buat? Sebab tu perlunya penyelarasan antara panitia. Mungkin panitia bahasa Melayu ada 4 orang saja yang terlibat. Murid dia, tapi bahasa Inggeris 10 orang dan sebagainya. Itu perlu pelarasan supaya tidak ada pelajar yang tercecer atau supaya tidak ada lagi pelajar yang sepatutnya dia tidak masuk dalam catch-up plan tapi termasuk dalam catch-up plan. Sebab itu perlukan penyelarasan. Terutama melibatkan guru kelas. Guru kelas kena tahu budak ini dan sebagainya. Okay. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penjaminan kualiti PBD dilaksanakan secara berterusan di peringkat sekolah. Walaupun kita laksanakan catch-up plan, jangan sampai tidak melaksanakan PBD. PBD ni wajib. Jangan nanti cikgu-cikgu akan beritahu, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya melaksanakan catch-up plan jadi saya tak buat PBD. Sebab kami dah biasa dah dengar. Apabila masuknya mengajar, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kami tak buat PBD. Kami ajar macam biasa saja, saya tak buat PBD. Itu salah faham berkaitan dengan PBD. Dan akhir sekali, sekolah menyediakan laporan catch-up plan. Menyediakan laporan catch-up plan. Mungkin ada dashboard nanti, tuan-tuan sertakan. Paling tidak pun, siapa murid yang terlibat dengan catch-up plan, TP berapa, dan akhirnya dia telah pun diberi kemahiran apa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat penilaian lah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah minit curai, ya. Minit curai yang berkaitan dengan penataran baru-baru ni. Ya, penataran baru-baru ni, dan saya telah pun menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang minit curai ini sama saja. Apa yang kami dapat tu, terima kasih kepada Cik Fahmi Zuan, dia type balik. Inilah hasil penataran pada 10 hari bulan baru-baru ni. Jadi saya tak perlu ulang lagi lah, ya. Sama saja. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas saya kemukakan soalan semasa penataran 10 hari bulan 3 2022, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya kepada kami apa-apa saja soalan. InsyaAllah kami akan cuba jawab. Kalau kami tak mampu jawab pada hari ini, kami akan sambung pada 16 hari bulan
Sebab saya dimaklumkan bahawa pada 16 hari bulan nanti kita akan ada satu lagi program libat urus sekolah menengah dan sekolah rendah untuk pelajar-pelajar naik ke tingkatan menengah nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang penataran pada 10 bulan 3 2022, pelbagai persoalan dikemukakan oleh peserta dan saya kumpulkan soalan-soalan itu sebab saya rasa tuan-tuan dan puan-puan akan tanya perkara yang sama. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya paparkan soalan-soalan ini beserta dengan jawapan yang telah dikemukakan. Okey, yang pertama. Ya, ayat ini tuan-tuan dan puan-puan memang saya ambil daripada ruangan chatting. Ya, bulat-bulat chatting. Kalau salah aja lah. Ya, saya tak ubah. Okey. Soalan yang pertama, dia kata, maknanya pelajar dalam kumpulan TP1 hingga TP3 kena buat intervensi agar mereka dapat beranjak ke TP ke atas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, KAP 3 bukan untuk meningkatkan TP murid, tapi menyediakan murid agar mereka menguasai kemahiran asas sebagai persediaan kalender akademik 2022-2023. PBD berterusan dilaksanakan bagi menentukan TP murid. Kita, yelah, maksudnya kalau dapat TP 4 tu tak apa. Bagus, dapat TP 5 bagus. Jangan sampai tanggapan mengatakan bahawa catch-up plan ini untuk meningkatkan TP murid. Tidak. Tapi dia untuk mereka menguasai kemahiran asas. Kemahiran asas membaca, kemahiran asas menulis, kemahiran asas bertutur mendengar, kemahiran asas mengira dan sebagainya. Sebab itulah kata, kalau nak tambah subjek yang lain selain daripada 4 mata pelajaran itu, boleh. Tapi apakah kemahiran asas yang nak ditambah? Mungkin nak buat sejarah. Sebab kita rasakan bahawa kemahiran membaca, menulis murid itu tak cukup dengan bahasa Melayu. Nak buat sejarah supaya cikgu sejarah tu boleh pun menilai kemahiran membaca murid. Kalau ada justifikasi macam itu, boleh laksanakan. Tapi kalau tak ada justifikasi, tak apa saja-saja je nak menambah beban cikgu, itu boleh dipikirkanlah. Ya, satu. Yang kedua, apakah KAP 3 ini menggunakan DSKP atau DPK? Jawapannya ialah DSKP. DSKP. Waalaikumsalam. Yang seterusnya untuk 4 minggu maksimum CUP3, adakah guru boleh guna RPH M2P? Tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya ialah ya. Boleh. Ya, guru boleh menggunakan RPH seperti biasa. Gunalah RPH biasa. Satu PDP itu satu RPH. Walaupun dalam itu ada walaupun dalam itu ada pelajar catch-up plan 3 dan ada pelajar yang sudah melepasi TP 4, 5, 6. Tak apa. Satu RPH, satu PDP. Satu saja. Yang berbeza ialah pembelajaran terbeza melalui objektif pembelajaran yang berbeza. Satu. Yang kedua, melalui aktiviti pembelajaran yang berbeza. Kita buat aktiviti apa-apa yang berbeza. Berkaitan dengan pedagogi terbeza. Terbeza dari segi persekitarannya. Terbeza dari segi kontennya. Terbeza dari segi prosesnya. Terbeza daripada produknya. InsyaAllah sekali lagi saya tekankan selepas ini sahabat saya akan beri penerangan sedikit berkaitan dengan pembelajaran terbeza. Yang keempat, bagi sekolah rendah, murid tahun 5 dan tahun 6 macam mana? Ya, ini saya ambil betul-betul ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan tanya juga. InsyaAllah, murid tahun 5 dan tahun 6 sekolah rendah tidak terlibat. Sebab sekolah rendah hanya melibatkan murid tahun 2, 3 dan 4. Dan murid pendidikan khas, sekolah pelan, berpendidikan khas, berkeperluan khas tidak terlibat. Fokus kepada TP1 hingga TP3 serta murid yang belum ditaksir. Yang kelima, maknanya tempoh KAP 3 ini untuk pelajar tingkatan 2 hingga 5/1 2022. Tidak. Ya, untuk sekolah menengah bukan begitu. Untuk sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sahaja. Kecuali peralihan, kecuali murid berkeperluan khas. Ya, dan fokus juga tetap TP1 hingga TP3. Ya, tidak melibatkan tingkatan 4 dan 5. Dan hanya pada masa 21 Mac hingga 15 April. Maksimum 4 minggu. Kalau sekolah nak buat 2 minggu pun boleh sebab berbeza-beza. Bergantung kepada sekolah. Assalamualaikum, mohon pencerahan. Adakah data PBD tahun 6 perlu dibekalkan ke sekolah menengah tingkatan 1? Ya, result PBD individu memang akan diberikan kepada murid
dan pihak sekolah menengah boleh minta rumusan PBD dari sekolah rendah. InsyaAllah pada hari Rabu nanti kita akan buat majlis, ya, majlis penyerahan murid. Ya, insyaAllah. Tapi puan, cikgu baru ikut tahun semasa. Ini sama macam Ustaz Jalal tanya tadi. Ya, sama macam Ustaz Jalal tanya tadi. Tapi puan, cikgu baru ikut tahun semasa, belum biasa dengan pelajar tahun semasa. Betul ada guru yang tak bawa kelas, mungkin akan berlaku banyak proses. Betul. Guru tingkat 1 belum kenal klien. 2 minggu PDPR pula. Itu ni adalah isu yang ditanya. Sebab itulah kita jawab, ini perlu perbincangan dalam panitia. Perlu buat TSS, ya. Teacher Study Session, ya. Sekolah perlu merancang aktiviti dalam panitia. Antara guru mata pelajaran yang sama, guru kelas untuk menentukan strategi, aktiviti, tempoh masa, guru pelaksana dan murid. Maksudnya kalau tingkatan 1, kalau subjek bahasa Melayu, cikgu itu diminta mengajar bahasa Melayu tingkatan 1, maka cikgu itu kena melaksanakan catch-up plan. Dia kena ada data lah. Tengok tingkatan 1 dia, budak ini berapa orang yang dapat TP1, berapa orang dapat TP2 sampai TP6. TP1 hingga TP3 ini ikuti program macam biasa, program catch-up plan. Budak yang dapat TP4 sampai TP6 ni dia mengajar macam biasa, belajar macam biasa. Yang TP1 hingga TP3 ni perlu betul-betul fokus kepada kemahiran asas. Membaca, menulis dan sebagainya untuk bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ya. Sama juga kalau proses sains, bagi sains, begitu juga dengan matematik, ya. Mengira, mencongak dan sebagainya. Okey. Nombor 8. Bagaimana kalau ada JPN, PBD nak buat untuk semua subjek dan bukan 4 subjek ini saja? Mohon pandangan BPK. Okey. Subjeknya ialah 4 subjek itu. BM, BI, matematik, sains. Jika sekolah ada kemampuan, boleh laksana bagi subjek lain. Sebab itu saya beritahu tadi, saya punya clue. Kalau tuan-tuan ada justifikasi, misalnya tak cukup untuk subjek bahasa Melayu tu untuk meningkatkan kemahiran membaca, mengira, boleh juga buat subjek lain. Tapi diberi penerangan kepada cikgu subjek itu bahawa kita fokuskan kepada kemahiran asas, apa yang nak tingkatkan dia. Ya. Kalau dah rasa tak perlu, itu justifikasi sekolah. Yang ke-9, adakah rancangan pelajaran tahunan 2022-2023 perlu mula dengan Kap 3 selama 4 minggu ini? Tuan-tuan dan perempuan jangan nampak pisah-pisah. Ya. Masuk saja tahun baru, maka gunakan RPH tahun baru. Kalau tingkatan 1, tingkatan 1 lah. Kalau tahun 2, tahun 2 lah. Gunakan RPH tahun semasa. Di SKP tahun semasa. Kalau dah ada RPT tu dah buat setahun tu, boleh pakai. Kalau nak buat secara modular, nak mengajar yang belakang ke depan kan terpulang lah. Dia galakkan. Sebab mungkin tuan-tuan dan perempuan nak mengambil kemahiran yang mudah, nak mengambil tema yang mudah, supaya mudah untuk tuan-tuan dan perempuan jana murid bagi meningkatkan kemahiran yang nak tuan-tuan dan perempuan guru-guru tu ajar. Boleh, ya, guru-guru perlu menyediakan RPH dengan menggunakan DSKP tahun semasa sepanjang pelaksanaan Kap 3. Tuan-tuan dan perempuan, Kap 3 ni bukan sesuatu yang kena buat lain, tidak. Cuma kita fokus kepada kemahiran asas, kepada budak berfokus. Sebab tu awal-awal tadi dia kata Kap 3 program berfokus. Kap 3 program berfokus. Fokusnya apa? Fokusnya kepada budak. Budak yang mana? Tahun 2, tahun 3, tahun 4. Tingkatan 1, 2, 3 bagi sekolah menengah. Dan mereka ini mesti TP dia, TP1, TP2, TP3 dan yang belum ditaksir. Itu fokus dia. Nak fokus kepada apa? Kemahiran asasnya perlu ditingkatkan. Kontennya tak apa. Konten itu adalah untuk kita bagi TP biasa kepada mereka. Tapi yang paling penting kita nak tahu, kita nak memastikan bahawa murid ini menguasai kemahiran asas. Okey. Boleh, ya? Tak apa. Ada lagi 2 slide lagi. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan boleh tanyalah apa-apa yang nak tanya. Adakah Kap 3 ni hanya 4 minggu? Ya. 4 minggu maksimum. Boleh 1 minggu, boleh 2 minggu, boleh 3 minggu, boleh 0 minggu. 0 minggu tu macam mana? Sebab katakan saya ambil satu contoh. Ini contoh saja tuan-tuan dan perempuan. Contoh saja, saya tak tahu. Katakan sekolah menengah agama Pahang. Murid dia bila tuan-tuan dan perempuan cek, semuanya TP4, TP5, TP6.
tak perlu kap 3 sebab dah macam biasa dah. Budak tu sudah menguasai kemahiran asas. Lanyaklah macam biasa. Sama juga dengan SMK Rompin. Contoh, saya kata contoh. Kalau dah semua budak itu dah menguasai tipe 4, tipe 5, tipe 6, tak payahlah mulakan dengan kap 3 ni. Buat saja laporan, hantar semua dokumen mengatakan bahawa pelajar sekolah ini tidak mengikuti kap 3 sebab telah melepasi tipe 4 dan ke atas. Dan tidak ada seorang pun pelajar yang belum ditaksir. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi data yang tuan-tuan dan puan-puan kena terima, terutama sekolah menengah, iaitu murid yang masuk daripada mana-mana nanti. Murid yang masuk daripada mana-mana nanti, yang bukan sekolah feeder, datang daripada Kelantan, daripada Selangor, daripada apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil data, kena ambil maklumat daripada penjaga tentang PBD mereka supaya kita boleh tahu, kita boleh saring murid ini perlu mengikuti catch-up plan 3 atau tidak. Begitu juga dengan sekolah rendah kalau yang bertukar masuk. Kalau nak bertukar keluar tu tuan-tuan dan puan-puan, bagilah data yang lengkap supaya memudahkan rakan-rakan kita di sekolah baru nanti melaksanakan catch-up plan. Okey. Kalau tiada murid tipe 1 hingga tipe 3 maka guru tidak perlu laksanakan. Ya, betul. Ini dah tanyalah tuan-tuan. Ya, dalam penataran tu dia dah tanya dah. Saya cuma ambil saja. Sebab tu saya ambil biasanya saya benarkan tuan-tuan dan puan-puan tanya semasa saya bagi taklimat. Tapi hari ini lain sikit sebab kita dah ada soalan-soalan daripada peserta. Mungkin soalan itu sama dengan tuan-tuan dan puan-puan nak tanya. Nanti kalau tak ada pertanyaan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya baliklah pada kami. InsyaAllah kami akan cuba beri jawapan yang sebaik mungkin. Seterusnya, Assalamualaikum, mohon pencerahan. Adakah data PBD tahun 6 perlu dibekalkan ke sekolah menengah? Sama juga macam tadi. Sama tuan-tuan. PBD akan mengadakan libat urus. Ya. PBD Rompin ni saya tak masuk ni. PBD Rompin. Ni PBD Rompin akan mengadakan libat urus sekolah menengah dan rendah dan feeder school. Daerah Rompin sesi persekolahan 2022-2023 pada 16 Februari 2022. Rabu melalui Google Meet. Sebentar nanti Timbalan Pembelajaran Cik Mak Yazid akan memberi penerangan lebih detail. Seterusnya, kelas menengah akan bermula secara online pada PDPR pada 21 hingga 1 April. 4 April baru bersemuka. Jadi sekolah akan ada isu untuk mengumpul data PBD tingkatan 1 bagi melaksanakan kap 3. Mohon pencerahan dari perempuan. Sama juga tuan-tuan dan perempuan boleh ambil data PBD. Namun begitu, pihak sekolah juga boleh melaksanakan ujian diagnostik sendiri jika perlu. Ya. Tuan-tuan dan perempuan boleh buat ujian diagnostik. Ya. Seterusnya, selamat pagi. Maksudnya objektif pembelajaran dan aktiviti pembelajaran perlu 2, iaitu tipe 1 hingga tipe 3 asing dan tipe 4 hingga tipe 6 asing. Ketika tulis dalam RPH. Betul kan tuan? Maksudnya RPH hanya 1, tuan-tuan dan perempuan. RPH hanya 1. Yang tergambar dalam itu ialah objektif pembelajaran dan juga aktiviti pembelajaran. Jangan buat dua RPH. Satu RPH untuk catch up plan. Satu lagi RPH untuk budak tipe 4, 5, 6. SP yang sama, SK yang sama aja, objektif mungkin berberlainan sedikit dan juga mungkin aktiviti pembelajaran itu berlainan sedikit. Nanti sekali lagi saya tegaskan, sahabat-sahabat akan tunjuk. Kalau jelas nanti yang bahasa Melayu sangat jelas. Okey, seterusnya. Bagaimana dengan murid tingkatan 1? Kap 3 tidak relevan untuk dilaksanakan untuk sesi 2022 kerana TOV kap mereka masih di sekolah rendah. Sebenarnya sebab masih di sekolah rendah tahun 6, hal itulah kita jadikan asas TOV. Kita dapat gambaran bahawa penguasaan kemahiran asas mereka masih rendah apabila mereka berada pada tipe 1 hingga tipe 3. Sebab tu bila masuk tingkatan 1 dengan data itu kita laksanakan catch-up plan dengan cuba meningkatkan kemahiran asas pelajar itu melibatkan 4 subjek itu, BM, BM, Math, Science. Guru-guru perlu menggunakan rumusan kap 2 sebagai TOV untuk kap 3. Jika perlu sekolah boleh menyediakan ujian diagnostik bagi pelaksanaan kap 3. Untuk tingkatan 1 para guru akan gunakan DSKP semasa kan? Betul. Ya. Bukan saja tingkatan 1 tapi semua tingkatan, semua pelajar yang mengikuti kap 3 perlu menggunakan DSKP semasa.
Nombor 17. Adakah rancangan pengajaran tahunan untuk 4 minggu ini, kap ini ditulis seperti biasa mengikut DSKP? Ya, mengikut DSKP. Mengikut DSKP tahun semasa. Saya harap semua faham ya, sebab kami pun tanya benda yang sama ya. Kami pun tanya benda yang sama bila kami dapat daripada BPK tu, kami pun dah berbincang ya pada hari Jumaat tersebut, dan inilah rumusan yang kami dapat laksanakan untuk membantu tuan-tuan dan perempuan. Okey, adakah kap 3 bagi menengah masih kekal 21 hingga 15 April? Ya, masih kekal. Tuan-tuan dan perempuan, banyak pendekatan boleh diguna pakai oleh sekolah berdasarkan situasi pelajar masing-masing. Tuan-tuan dan perempuan mempunyai kebijakan tersendiri. Saya sangat respect tuan-tuan dan perempuan di sekolah menengah mampu mengendalikan insyaAllah kap 3 dengan kaedah tuan-tuan dan perempuan sendiri. Dan yang nombor 19 tu ini PPK yang beri ya. Itu yang kami risau tu ya. Itu ayat daripada jawapan daripada Pusat Perkembangan Kurikulum. Dia kata apa? Jangan risau para guru sekalian. Sekiranya ada soalan atau keraguan tuan-tuan dan perempuan, boleh merujuk terus kepada JPN dan PPD masing-masing. Kerana seperti yang cikgu semua maklum, pelaksanaan kap 3 dan PDP apa pun perlu disesuaikan mengikut kesesuaian dan keupayaan sekolah masing-masing. Tuan-tuan dan perempuan, untuk membantu tuan-tuan dan perempuan melaksanakan catch-up plan, insyaAllah kunjung bantu. Catch-up plan 3 akan dilaksanakan bermula daripada 21 Mac sehinggalah ke 15 April. Dan seawal-awalnya kami akan gerakkan semua pegawai sahabat ke sekolah tuan-tuan pada 21 hari bulan nanti untuk membimbing tuan-tuan dan perempuan dalam melaksanakan catch-up plan. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Setakat ini dahulu penerangan ringkas kami berkaitan dengan pengoperasian catch-up plan 3. Sebelum saya tamat, saya buka ruangan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, persoalan yang belum dijawab dan sebagainya, silakan. Dan kepada Ustaz Jalal, adakah soalan Ustaz Jalal itu telah pun saya jawab? Okey tuan-tuan dan perempuan, kalau ada pertanyaan, saya bagi ruangan 30 saat untuk tuan-tuan dan perempuan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Rohana, wakil SMK Mak Azam Jaya. Saya nak tanya Cik Hashim, macam ni, kita melaksanakan kap 3 dan pada masa yang sama kita juga melakukan PBD, betul kan? Betul. Okey, saya nak tahu macam mana kaya ukur untuk kita laporkan nanti sama ada kita punya kap 3 ni berjaya ataupun tidak, dan satu lagi, adakah akan berlaku nanti TP untuk peserta kap 3 sama dengan bukan peserta, maksudnya yang peserta akan dapat TP 1 untuk tahun semasa dan juga yang bukan peserta juga akan dapat TP 1. Itu saja soalan saya. Okay, terima kasih. Tuan-tuan dan perempuan, yang paling penting ialah kemahiran asas. Yang paling penting ialah kemahiran asas. Ya. Kemahiran asas itu kita nak supaya pelajar dapat. Kemahiran asas bahasa Melayu, membaca, menulis, ya, bertutur, macam matematik dan sebagainya. Namun begitu, kita melaksanakan PBD. Kalau PBD dari segi konten, pelajar tu sama ada pelajar itu pelajar kap 3 atau pelajar biasa. Kalau dia layak dapat TP 1, bagi TP 1. Kalau dia layak dapat TP 6, bagi TP 6. Tak ada masalah. Kalau anda kata kita bagi kepada pelajar itu kemahiran asas tu sangat rendah, tiba-tiba dia boleh buat yang seperti yang pelajar yang bukan kap 3 tu, laksanakanlah. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Cuma kalau macam sekolah menengah, kita mungkin cikgu tu dapat gambaran bahawa pelajar kap 3 ni TP 1 sampai TP 3 kita mengandalkan dia kemahiran dia adalah rendah. Kita bagi kemahiran asas dia. Ya, kita bagi kemahiran asas dengan menggunakan konten ataupun SPSK yang berkenaan. Boleh faham ya Cikgu Rohana? Boleh ya? Boleh faham. Ini maksudnya tak apa. Sekejap lagi tuan-tuan dan perempuan akan diberi penerangan berkaitan dengan subjek. Okey. Nanti akan nampak. Terima kasih. Ini baru pengoperasian saja.
Okey, tadi Encik Rosli Sias angkat tangan ya. Silakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, silakan. Saya nak tanya untuk sekolahan yang boleh dengar semua saya? Okey, Boleh jelas. Saya nak tanya untuk sesi persekolahan yang akan datang, adakah ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah? Tak apa, Sebab dua tak apa jelas lah. sesi untuk sesi persekolahan yang akan datang, Tak apa jelas lah Cik Rosli. tak dengar Tak jelas. Boleh type. Untuk sesi persekolahan yang akan datang, adakah ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah? Untuk persekolahan 2022-2023. Itu maksudnya? Ya. Sebab sebelum ni menteri cakap ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi kita bercakap pasal catch up plan kan, pasal penguasaan asas. Dia kontra dengan dasar kementerian, iaitu untuk membenarkan ibu bapa untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Kita bercakap pasal penguasaan asas, tapi pada masa sama kita benarkan ibu bapa untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Sampaikan sebagai guru kelas, ada murid semua sampai 2 minggu. Padahal murid tu kita kenal lah yang mana yang betul-betul tak sihat, yang mana yang sihat kan. Jadi benda ni bertentangan. Catch up plan kita dengan statement menteri itu dia bertentangan. Jadi kita buat catch up plan. Terima kasih ya. Saya boleh jelas kat situ, saya dah faham. Mungkin timbalan boleh jawab ataupun KPP dia ada boleh respon. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Cikgu Hashim, Cikgu Rosli. Okay, sekarang ini kita tak ada GP lagi. GP 4.0 belum keluar lagi. Dan kita sebenarnya, saya percaya GP 4.0 akan keluar selepas kita dah endemik. Dah endemik nanti. Dekat sekarang kita akan pakai GP 3.0. Okay, kalaulah ibu bapa mengambil keputusan tidak membenarkan anak ke sekolah, iaitu kita noted. Sebab tu kita minta surat. Kalau ibu bapa kata dia tak nak bagi anak dia ke sekolah, mesti ada surat. Ya, saya Cik, saya faham tu. Memang betul ibu bapa akan hantar surat ataupun hantar WhatsApp dan sebagainya. Tapi kan perkara tu dia bertentangan dengan kita cakap pasal catch up plan. Pada masa sama kita beri ruang pada ibu bapa untuk memuntingkan anak ni. Anak yang sihat walafiat ni. Kalau yang sakit, yang demam tak ada masalah, tapi yang sihat semua sampai 2 minggu, 3 minggu semua ni. Jadi seolah macam kita dipermainkan ni. Itu saya nampak. Saya guru kelas, kita boleh kenal murid mana yang betul-betul tak sihat, yang mana yang sihat. Kami faham ya Cik Rosli. Sebab itulah ya kalau kita tengok kepada objektif catch up plan 3 ialah siapa yang terlibat dalam catch up plan 3 tu. Iaitu satu, murid yang belum dapat TP1, TP2, TP3 serta murid yang belum ditaksir. Kita mengetahui situasi tahun lepas ada ibu bapa yang tak hantar menyebabkan murid itu tidak ditaksir. Sebab itulah catch up plan 3 ni diwujudkan, diadakan supaya sekolah memulihkan kemahiran asas. Sebab tu kita katakan tadi, saya beri penerangan, dalam catch up plan 3 ini kita bukan fokus utama, kita bukan konten, tetapi kemahiran asas. Kemahiran asas itu ada dalam 4 subjek itu. Sebab itulah apabila ada ruang, kalau kita fikir ada ruang ibu bapa tak hantar sebab mereka rasa takut. Kita tak salahkan ibu bapa sebab kerajaan sudah bagi ruang. Tetapi apabila sekarang sudah pra-endemik, mungkin ibu bapa sudah nak hantar dan kita tunggu DP yang keempat nanti. Sebab itulah ada ruang untuk kita baiki anak murid kita kemahiran asas mereka. Sebab itu ada sasaran murid kita itu ialah murid yang belum ditaksir. Ya, boleh faham ya? Okey, itu bagi saya lah. Ya, maksudnya ada kemungkinan dia akan berulang lagi yang berlaku masa catch up plan 1 dan catch up plan 2 tu akan berulang lagi pada catch up plan 3. Murid tak hadir sebab yang kita rasa tak munasabah lah. Itu maksud saya. Okey, cikgu. Terima kasih, saya cakap ni je. Terima kasih. Okey, cikgu. Saya minta begini ya. Untuk semua sekolah, mohon kena pastilah ni murid yang begini. Yang tak ada surat, yang kita tahu dia demam tak demam. Oleh sebab itu kementerian minta juga pastikan ibu bapa yang macam ni dia dapat laporan PBD.
Ya. Ya. Nah, sebab itu penyerahan PBD itu sangat penting. Sebab tuan, kita bercakap di Rompin. Tetapi di bandar-bandar besar, kes ni lagi hebat. Sampai ibu bapa kata, oh tak apa, kami ada homeschooling. Kan? Homeschooling tak ada ibu bapa yang melaksanakan PBD. Kan? Bukannya sekolah. Oleh sebab itu laporan PBD nanti perlu sampai kepada ibu bapa untuk memaklumkan bahawa apabila dia tidak hantar anak ke sekolah atas sebab sama ada betul-betul dia sakit ataupun atas sebab kerana memang sesama sikit dia tak nak hantar. Okey. Jadi sekarang kita kena offer kepada dia untuk catch up plan 3. So dalam catch up plan 3 ni kita maklumkan selepas ini tak ada catch up plan lagi. Sebab ibu bapa dia tak faham bahawa apabila dia tidak menguasai mata pelajaran di peringkat asas di sekolah rendah, dia juga nanti akan tertinggal di sekolah menengah. Kerana kurikulum itu dibentuk begitu. Dia tak ada segmentation, maksudnya nanti kita tukar topik baru, tak ada. Dia akan cascade daripada bawah, dia akan naik ke atas. Jadi kalau kemahiran di peringkat rendah tak kuasai, misalnya di tahun 2 matematik, di tingkatan 2 matematik, nanti SPM pun ada topik-topik yang dia tak boleh jawab. Yang ini ibu bapa kena faham. Sebab tu kita minta sekolah buat libat urus dengan ibu bapa. Kalau tak boleh semua, kepada ibu bapa yang ada isu ini. Mengapa dia perlu hantar anak dia ke sekolah ataupun ikuti PDPR. Apa cara sekalipun. Kerana ini kesan jangka panjang. Ini kesan jangka panjang. Sekarang banyak ibu bapa dia tak fikir sebab dia tahu di sekolah rendah misalnya tak ada UPSR. Jadi kalau anak dia tak datang sekolah, tak ada ukuran pun. Dia tak tahu bahawa PBD sebenarnya mengikat kemahiran dia sehingga ke tingkatan 5. Sebab itu saya mohon Cikgu Rosli minta sekolah-sekolah PGB buat libat urus dengan ibu bapa, jelaskan mengapa kita buat catch up plan. Kalau tidak kepada semua murid, kepada murid yang terlibat ini. Supaya dia faham. Supaya ibu bapa dia faham. Sebabnya ibu bapa sibuk kerja. Akhirnya kalau anak sesama tak hantarlah nanti berjangkit dengan orang lain ataupun ada kesan ataupun memang sengaja dia ponteng. Jadi saya percaya dalam hal ini komunikasi dengan penjaga itu sangat penting. Kecuali mak ayah dia tak nak ambil berat, itu susahlah kita. Tak percaya kita anak dia, tapi selagi kita ada ruang, kita dengan tak timbul isu dia sebenarnya kontra dengan arahan menteri. Isunya adalah sekarang ini perlu maklum pada ibu bapa kalau anak dia tak hadir, kesan dia bukan habis tingkatan 1, bukan habis tahun 6, tetapi kesannya apabila dia mengambil peperiksaan terminal di tingkatan 5. Akan timbul isu seperti mana yang berlaku pada matematik sekarang. Okey, terima kasih. Seterusnya saya jawab soalan daripada Pak Yohanis yang bertanyakan saya nak tanya sekolah program plan dikecualikan daripada Kap 3, namun begitu program plan melibatkan murid tahun 2 dan 3 sahaja. Murid tahun 4 pun dikecualikan juga ya. Untuk Kap 3, sekolah plan tidak terlibat. Sekali lagi saya maklumkan, sekolah plan tidak terlibat. Sama ada di tahun 2, tahun 3, tahun 4. Tidak terlibat. Sebab sekolah itu dia ada program khas. Dia ada program khas berkaitan dengan plan. Okey. Ada apa-apa lagi ya cikgu? Pertanyaan? Cikgu Hashim saya tambah sikit. Ya, silakan. Okey, berkenaan dengan soalan Cikgu Yohanis tadi, saya dah maklum kat situ kenapa dikecualikan. Saya rasa sekolah plan telah saja maklum. Mereka perlu mengikuti PDPBT iaitu PDP berfokus terbeza. Jadi itu sebablah sekolah plan tidak melaksanakan Kap 3 ni. Namun begitu, tahun PAS seperti kursus yang baru-baru ini, selagi ada lagi yang tidak menguasai kemahiran asas pada tahun 4, mereka perlu melaksanakan PDPBT sebelum meneruskan kurikulum semasa. Itu saja. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, ada lagi tak? Saya bagi masa 10 saat. Kalau tak ada, saya buat rumusan sikit lah. Tuan Haji Hashim. Ya, sila. Okey. Berkaitan dengan yang Cikgu Rosli tadi, saya mohonlah supaya kita dapat kumpulkan maklumat daripada semua sekolah. Isu murid yang tak ada kerana satu yang bersurat lah, yang ibu bapa ada maklumkan murid dia, anak dia tak boleh hadir dan sebagainya.
Dan yang kedua yang disebut sebagai counting. Boleh kumpulkan sekolah mana, berapa bilangan murid dia, tingkatan berapa, supaya kita dapat tengok secara overview kita katakan figure ni. Sebab kalau perkara ni material menjadi isu besar di daerah kita, kita akan bawa dalam dialog prestasi nasional 20 bulan April nanti. Okey, terima kasih. Okey, insyaAllah. Ya, silakan. Hello. Rosli. Ya. Menteri pun cakap, kalau murid tak datang, dia tidak menjadi satu kesalahan disiplin. Pun menteri cakap macam tu kan. Jadi ibu bapa pun okey. Dia tidak menjadi satu kesalahan tak datang sekolah. Tak apa, kita nak figure. Cikgu Rosli, kalau dapat nanti sekolah-sekolah yang terlibat, kita nak tahu figure ni sebab perkara ni kita kena bawa. Sebab isu-isu ni kementerian kena tahu. Kalau dia memberi kesan kepada keseluruhan sistem kita. Okey? Okey, insyaAllah ya tuan-tuan dan perempuan, satu platform nanti pada 16 hari bulan 3 nanti tuan-tuan dan perempuan boleh bawa bilangan pelajar yang tidak mengikuti PDPR kerana ibu bapa tidak izinkan ya. Senang juga untuk kita laporkan kepada sekolah menengah sebab nanti sekolah menengah dia akan jadikan dia sebagai TOV dia. Senang untuk tindakan seterusnya. Berapa orang budak itu yang belum ditaksirkan sebab dia tak datang dan sebagainya. Okey, ada apa lagi? Tak adalah ya. Kalau tak ada, saya rasa itu saja daripada saya. Saya berharap tuan-tuan dan perempuan dapat memahami betul-betul tentang KAP 3 ini dan dapat melaksanakan dan merancang program KAP 3 di sekolah masing-masing. Sebelum saya tamatkan, ucapan saya mengharap padi dalam lesung yang ada cuma rumpun jerami. Harapan hati bertatap langsung, cuma telayang ucapan ini. Sebelum cahaya padam, sebelum hidup berakhir, sebelum pintu taubat tertutup, sebelum Ramadan datang, saya mohon maaf zahir dan batin. Tidak terlalu awal untuk saya ucapkan selamat berpuasa kepada mereka yang beragama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cikgu Manak. Terima kasih Tuan Haji Hashim. Diharapkanlah semua peserta dapat memahami dengan jelaslah apa yang telah disampaikan, kalimat berkaitan dengan kecap plan. Kita dah ada tadi soal jawab, sesi soal jawab. Mungkin kalau ada permasalahan selepas ini, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan menghubungilah, utamanya kami pihak SIC Plus. Jadi sekarang dah pukul 11, saya rasa kita berhenti rehat sebentar lah ya. Mungkin kita ambil masa dalam 10 atau 15 minit. Mungkin ada yang nak tandas dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan sambung semula dalam pukul 11.10 atau 12 minit lah. Kita berhenti rehat sekejap ya. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi.